Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah pada kali ini kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi, kita sambung lagi pembelajaran kita untuk pendidikan Islam tahun 6 ni. Okey, baik, jadi hari ini kita masuk tajuk dalam bab sirah. Tajuk yang ke-16 dah dalam buku teks kita ni, pelajaran ke-16, iaitu perkembangan Islam selepas pembongkaran Kota Mekah. Peristiwa pembukaan Kota Mekah kita dah cerita dah, kita dah belajar dah sebelum ni. Kan? Okey, jadi hari ni kita nak tengok bagaimana perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah, Fathu Mekah. Okey. Jom kita tengok. Okay, tengok buku teks kita ni. Strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan kesannya. Okey, kita tengok strategi. Kadang kita tengok selepas pembukaan Kota Mekah, bermula daripada pembukaan Kota Mekah lah, titik kita kata tersebarnya Islam dengan lebih meluas lagi. Tersebarnya Islam dengan lebih meluas lagi ke seluruh rantau Arab. Okey, apa strategi yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ni? Okay, strategi yang pertama, mengukuhkan negara Islam. Mengukuhkan negara Islam. Bagaimana mengukuhkan negara Islam? Membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Pertama, membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Orang Arab ni dia banyak kabilah, banyak keturunan. Jadi Nabi dengan selepas terbentuknya negara Islam, untuk Nabi kukuhkan negara Islam Madinah tu, Nabi buang sifat-sifat kita kata berpuak lah di kalangan orang-orang Islam ataupun masyarakat pada ketika tu, dan Nabi menyatu padukan semua kabilah-kabilah ni menjadi umat Islam yang kuat. Kemudian melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Melengkapkan umat Islam pada waktu itu dengan ilmu agama. Menekankan amalan, tidak mensyirikkan Allah. Menekankan amalan, okay, nampak dah. Ustaz besarkan sikit. Menekankan amalan. Poin yang ketiga, menekankan amalan, tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Okey. Jadi menekankan amalan, tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Okey, ada tiga poin dalam membentuk masyarakat mengikut acuan Islam ni. Seterusnya, yang kedua adalah memperkasakan ekonomi umat Islam. Memperkasakan ekonomi umat Islam. Macam mana? Mengutuskan mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai oleh umat Islam. Mengutuskan pemungut zakat dan jizyah. Apa beza zakat dan jizyah ni? Okey, jizyah. Zakat ni untuk orang Islam. Zakat ni untuk orang Islam. Adapun jizyah ni adalah untuk orang bukan Islam yang tinggal di dalam sebuah negara Islam. Dia macam lebih kurang macam cukai lah. Silang kalau nak faham, kan. Okey. Kemudian strategi yang kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah. Menekankan tanggungjawab berdakwah. Okey, bagaimana nak tekankan tanggungjawab berdakwah ni? Bagaimana Nabi tekankan tanggungjawab berdakwah? Yang pertama, peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Peranan untuk menyampaikan kebenaran Islam ni terpikul di atas setiap bahu orang Islam. Tak kira dia lelaki ataupun perempuan. Ini adalah tanggungjawab dakwah. Jadi semua umat Islam pada waktu tu mereka berdakwah, tak kira lelaki maupun perempuan.
Kemudian saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Saling berganding bahu. Umat Islam pada waktu itu saling berganding bahu untuk mempertahankan Islam daripada ancaman musuh. Ini adalah strategi yang kedua yang Nabi guna dan praktikkan selepas pembukaan kota Mekah, menekankan tanggungjawab berdakwah ni. Kemudian strategi yang ketiga, apa yang Nabi guna strategi yang ketiga? Strategi yang ketiga, menjalinkan hubungan luar. Menjalinkan hubungan luar. Macam mana tu? Pertama, menghantar utusan dan gubernur. Dalam menghantar utusan dan gubernur ni ada dua poin. Poin pertamanya, para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Para pembesar, para utusan Nabi dihantar, sahabat-sahabat Nabi lah. Mereka dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan mereka ditugaskan untuk berdakwah serta menyeru mereka kepada Islam. Yang kedua, para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Jadi negeri-negeri yang mana dah dikuasai oleh umat Islam, oleh orang Islam pada waktu itu, Nabi SAW akan lantik seorang gubernur. Gubernur ni maksudnya ketua lah yang akan memimpin di sesebuah negeri tersebut. Maksudnya di luar kota Madinah ni lah. Berpusat negara Islam pada waktu tu di kota Madinah kan. Nabi ada kat sana. Jadi di mana-mana tempat negeri di rantau Arab tu yang dah berjaya dikuasai oleh orang Islam yang jauh-jauh tu, jadi di sana mereka Nabi SAW letakkan seorang gubernur, ataupun kita kata apa, kalau macam dekat sekarang ni lah yang kita nak senang faham, contoh kalau Sabah ni kan, dalam Sabah pusatnya di mana? Di KK kan. Jadi dalam negeri Sabah ni bukan semua urusan di KK kan. Dia ada, setiapnya ada daerah-daerah. Dan setiap daerah tu ada pegawai daerah masing-masing kan. Ada pegawai daerah Kudat, pegawai daerah apa lagi? Sandakan, Tawau kan. Jadi ibarat macam itulah, nak senang faham. Ustaz cerita untuk senang faham, senang nampak. Jadi setiap negeri-negeri umat Islam yang dah berjaya dikuasai oleh orang Islam tu adanya gubernur, dan selain mereka ditugaskan mentadbir kawasan tersebut, mereka juga ditugaskan untuk mengajar tentang Islam dan menyeru penduduk di situ yang belum beragama Islam kepada Islam. Baik, yang kedua, menerima kedatangan delegasi kabilah Arab. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Baginda Nabi SAW menerima kunjungan mana-mana kumpulan yang datang kepada Nabi untuk memeluk Islam. Maksudnya mereka datang berusaha untuk mencari kebenaran, bertemu dengan Nabi di Madinah. Seterusnya, apa kesan daripada dakwah Rasulullah SAW ni? Apa kesannya? Kesannya yang pertama, terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Yang kedua, negara Islam semakin kukuh. Negara Islam tu semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Yang ketiga, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Bukan semenanjung Malaysia, semenanjung tanah Arab. Jadi selepas pembukaan kota Mekah tu, dakwah Nabi SAW terus diperhebatkan, menyebabkan Islam ni cepat tersebar di seluruh rantau negara Arab. Jadi ini adalah kesan-kesan daripada dakwah Nabi SAW tersebut. Okey, ada 3 kesan ni. Jadi faham tak? Nampak tak dekat sini bagaimana strategi yang Nabi SAW gunakan selepas
uh, pembukaan kota Mekah. Dan strategi-strategi inilah yang menjadi punca ataupun titik tolak tercetusnya perkembangan Islam yang pesat selepas pembukaan kota Mekah. Kan? Baik, jadi soalan saya setakat ni dulu untuk tajuk ni. Jadi kita ini untuk bahagian yang pertama. InsyaAllah pada kelas yang akan datang kita sambung lagi tajuk ni. Masih lagi ada beberapa tajuk, beberapa bab lah, beberapa isi penting sikit lagi yang akan kita sentuh dalam bab perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah ni. Sebab dia ada banyak sikit. Dan sejarah ni kalau kita cerita semua, kamu takut kamu boring pula. Jadi kita cerita sikit-sikit dulu. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Jadi hari ni jangan lupa ada berapa strategi? Ada 3 strategi. Yang pertama tadi apa? Mengukuhkan negara Islam. Strategi yang kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah. Dan strategi yang ketiga apa? Menjalankan hubungan luar, menjalinkan hubungan luar. Baik, jadi sampai di sini dahulu kelas pendidikan Islam, pembelajaran pendidikan Islam kita pada kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada kelas yang akan datang, bahagian yang kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.